a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Okay, selamat datang. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Jadi hari ini saya nak berbual berkenaan dengan penghayatan etika dan peradaban. Jadi pertama sekali, boleh perkenalkan diri Tuan terlebih dahulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahathir bin Hanafiah, berasal dari Maran. Jadi soalan seterusnya, apakah pekerjaan Tuan dan jawatan yang disandang buat masa sekarang? Okey, saya seorang guru. Sekarang ni bertugas sebagai pengetua di Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. Okay. Jadi berapa lamakah pengalaman Tuan dalam bidang pekerjaan ini? Okey, setakat ini saya mula posting kerja lama dah, 1992. Kira-kira 32 tahun. 32 tahun yang 31 tahun. 31 tahun ya. Jadi soalan seterusnya, adakah pekerjaan hari ini sebagai guru berkait rapat dengan apa yang dipelajari di universiti? Betul. Saya memang mengikuti kursus pendidikan. Ya. Selepas saya tingkatan 6, selepas STPM saya mengikuti kursus pendidikan di Universiti Sains Malaysia. So memang dari awal lagi memang saya nak bercita-cita jadi guru dan mengikuti kursus penguruan di USM. Jadi boleh Tuan kongsikan pencabaran terbesar Tuan yang Tuan perolehi? Okey, cabaran terbesar saya fikir ialah untuk jadi guru ni berhadapan dengan cabaran-cabaran yang biasa saja sebenarnya, dan cabaran biasa itu merupakan cabaran yang besar. Cabaran biasa kami ialah untuk menjadikan pelajar ini sebagai pelajar yang berjaya, sebagai insan yang cemerlang, dan kalau ia gagal itulah cabaran yang besar bagi kita lah. Selain itu, apakah pengorbanan yang terbesar pernah Tuan lakukan? Pengorbanan yang saya tak fikirlah besar, tapi sebahagian dari pengorbanan yang terpaksa kami lakukan ialah terpaksa kadang berjauhan daripada keluarga. Umpamanya saya pernah menyambung pelajaran untuk peringkat master saya, so saya terpaksa berpindah dari Kuantan ke Kedah kerana buat masters di USM, dan kemudian terpaksa pindah balik juga, dan juga berulang daripada tempat kerja ke dari rumah dalam jarak yang jauh lah, kurang dalam 50-60 km sehala, pergi balik 100 km. Itu cabaran ni lah, tapi tidaklah sebesar mana untuk sebagai seorang guru kita mesti sanggup menghadapi cabaran itu. Jadi bolehkah Tuan kongsikan apa faktor Tuan berminat dengan jawatan yang disandang hari ini? Okey, memang jawatan guru ini merupakan jawatan ataupun kerja yang paling saya minat lah. Saya rasa paling sesuai dengan diri saya sendiri, yang memang bercita-cita untuk menjadi seorang pendidik, yang mana saya rasa menjadi seorang pendidik ini dapat mengubah hidup seseorang, seorang pelajar itu ke arah yang lebih positif, dan seterusnya boleh memberi kesan kepada mobiliti sosial pelajar dan keluarga dia. Satu kepuasan yang tidak tinggi untuk saya. Jadi siapakah yang ingin Tuan berterima kasih kepada atas sokongan dan dorongan yang diberikan selama ini? For sure lah, parents saya, keluarga saya yang banyak memberi galakan dan dorongan untuk saya
sebelum dan semasa saya bertugas sebagai guru ini, sehingga saya rasa saya tidak mempunyai halangan langsung untuk menjadi seorang guru. Jadi soalan terakhir lah, apakah nasihat Tuan kepada sesiapa yang melihat temu bual ini? Nasihat Ya. Nasihat saya satu saja, iaitu cintailah profesi anda. Nescaya anda akan menjadi seorang yang hebat dalam hidup. Macam saya sendiri, saya rasa saya sangat mencintai profesi ini dan saya merasakan diri saya sangat gembira, sangat hebat dan tidak ada penyesalan dalam saya mencuburi profesi ini. Itu nasihat. Terima kasih Tuan. Sekian daripada saya. Okey. Dah selesai bahagian ni, sekarang kita beralih kepada soalan bahagian B pula. Okey. Yang akan ditanya oleh saya. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Haikal Hasif bin Jamain. Boleh panggil Haikal. Matric ID saya KA22072 dan saya daripada UMPSA Kampus Gambang yang sekarang mengambil kos kejuruteraan kimia dengan ujian. So terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Tuan, apakah pendapat Tuan tentang kepentingan penghayatan etika dan peradaban di Malaysia? Sebenarnya penghayatan kepada etika dan peradaban ini sangat penting kerana ia akan membentuk nilai dan kepribadian seseorang. Seorang yang punya etika, seorang yang punya peradaban boleh membawa dirinya di dalam masyarakat. Tak mungkin seorang itu boleh hidup dalam kelompok masyarakat jika dia seorang yang tak faham tentang etika dan peradaban. So ini sangat penting ya. Etika ini mencerminkan peradaban seseorang juga. Jadi kita beralih ke soalan seterusnya. Saya ingin bertanya, bolehkah Tuan jelaskan perbezaan di antara adat resam dan juga adat istiadat beserta dengan contoh? Saya tak begitu mungkin ada sangat, tapi apa yang saya faham, adat resam ini ialah perkara yang diamalkan di dalam masyarakat, yang telah diterima oleh semua masyarakat, yang telah diterima oleh semua anggota masyarakat. Adat resam manakala adat istiadat itu merupakan satu bahagian kecil di dalam satu acara kecil di dalam satu perjalanan adat resam itu sendiri. Sebagai satu contohnya, adat istiadat meminang, itu adat istiadat, tetapi sesuatu yang pernikahan itu perlu perlu melalui peminangan, perlu melalui acara peminangan sebagainya. Itu ialah adat. Jadi soalan seterusnya, bolehkah Tuan berikan beberapa contoh etika yang diamalkan dalam situasi bekerja? Apakah? Contoh etika yang diamalkan dalam situasi bekerja. Etika Okey, kita ada banyak. Dalam pekerjaan kita ada banyak etika yang perlu diamalkan. Umpamanya kalau tengok etika dari segi penjual, ketepatan waktu, etika pengurusan diri, pemakaian kita, etika yang berkaitan dengan hubungan, etika berkaitan dengan banyaklah perkara-perkara yang penting Okey, etika berkaitan dengan perhubungan Saya ingin tanya juga di sini, apakah punca yang mempengaruhi tahap penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat kita sekarang? Yang mempengaruhi tahap penghayatan etika. Okey, ia berkaitan dengan pendidikan. Bagaimana kita menerima pendidikan, kerana etika inilah satu yang kita turunkan dari satu generasi ke satu generasi melalui pendidikan. Tak kira sama ada pendidikan itu formal ataupun informal. Umpamanya seorang ayah
mengajar kepada anak ni tentang kau kalau terima tetamu macam ni. Waktu apa ni ada berbagai cara ni benda tu ya. Manakala di dalam nikah formal etikanya lain. So, pada pendapat Tuan, apakah cabaran dan kesan pengaruh budaya luar terhadap anak muda pada masa kini? Oh, sangat. Kita hidup di dalam situasi, dalam ilmu, dalam apa? Di dalam keadaan negara yang ataupun dunia yang memang sangat terkesan dengan teknologi. So banyak mempengaruhi kehidupan kita, kerana kadang-kadang perkara yang dibawa oleh teknologi itu sepertinya sudah menjadi satu kelaziman kepada satu masyarakat yang seterusnya mungkin menyebabkan berlakunya masalah atau gangguan kepada ini. Jadi kita teruskan kepada soalan tadi. Saya ingin tanya, apakah jalan penyelesaian terbaik bagi mengatasi cabaran dan kesan tersebut? Mengatasi cabaran dan kesan tersebut yang baru saja saya tanya tadi. Cabarannya sangat besarlah ya. Dia boleh memberi kesan kepada kelangsungan masyarakat ya. Kita sudah bila terdapat pengaruh luar yang menyebabkan kecelaruan di dalam masyarakat, kerana dia mempunyai kesan yang boleh menyebabkan masyarakat ini celaru, terpisah di antara orang yang ingin mengamalkan, orang yang sudah terpesong dari segi pengamalan etikanya. Itu kesannya ya. Apakah peranan Tuan sebagai ibu bapa dalam mendidik anak-anak tentang peradaban etika? Oh, sangat besar ya. Kita sebagai ibu bapa merupakan orang yang bertanggungjawab untuk memberi didikan dan menanam pemahaman kepada anak-anak tentang etika yang perlu kita hayati di dalam kehidupan kita ya. Jadi dia memberi satu orang kata akal tunjang yang kuat kepada anak-anak di dalam usaha untuk bukan sahaja memahami tetapi mengamalkan etika yang baik di dalam kehidupan. Jadi pada zaman sekarang kan Tuan, jadi ramai golongan muda terlalu taksub dalam menggunakan gadget sehingga tidak menghiraukanlah persekitaran mereka. So dalam pendapat Tuan, apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi mengatasi perkara tersebut? Yalah, ya sekarang ni merupakan satu fenomena lah ya, gadget yang dibawa dengan tahap yang keterlaluan di dalam kehidupan masyarakat sekarang ya. Sampaikan kita seolah-olah tidak dapat mengawal tentang itu ya. So kalau kita nak tengok ya, tak ada jalan melalui pendidikan lah. Kita harus memberi pendidikan kepada masyarakat sekarang ni, terutama sekali golongan muda, tentang perkara-perkara yang perlu dielakkan, kesan-kesan buruk daripada gadget inilah ya. Termasuklah dari segi kesihatannya, kesan buruk kesihatannya, kesan buruk kepada pengamalan kebudayaannya dan sebagainya. Saya nampak pendidikan lah yang sangat mempunyai kesan yang tuntas untuk mengatasi masalah ini. Kita boleh atasi kalau anak-anak kita atau masyarakat kita mempunyai pendidikan yang meluas tentang masalah ini. Jadi soalan seterusnya, apakah langkah yang boleh diambil bagi mengekalkan adat istiadat dan budaya negara kita untuk generasi yang akan mendatang? Juga melalui pendidikan ya.
juga melalui pengamalan. Saya rasa banyak boleh kita salurkan benda ni melalui pendidikan, ya, sama ada di sekolah, pendidikan secara formal atau pendidikan secara tidak formal, ya. Juga boleh disalurkan melalui pendidikan dalam media massa, dalam televisyen atau media-media sosial lain, dan memberi pendedahan yang lebih meluas kepada generasi muda tentang etika dan juga peradaban kita, ya, supaya mereka sedar bahawa pentingnya peradaban ini dikekalkan kerana ia merupakan sebagai nilai yang diterima oleh bangsa kita. Betul. Jadi untuk soalan terakhir, saya ingin bertanya kepada Tuan, apakah nilai-nilai murni yang boleh dipupuk dalam kalangan masyarakat zaman sekarang bagi mengukuhkan perpaduan dalam rakyat Malaysia? Okey, nilai-nilai murni yang boleh kita pupuk banyak, banyak. Umpamanya tolak ansur dalam antara kaum, kan, nilai perpaduan, nilai keikhlasan, nilai persaudaraan, Jadi itu antara nilai-nilai murni yang boleh kita pupuk, kerana melalui nilai murni yang saya sebutkan tadi, antaranya ia boleh memberi kesan di dalam perhubungan antara kaum, Kalau kita berkaum, kalau kita umpamanya mengamalkan nilai keikhlasan, kita berkawan tu dengan kadar, dengan cara yang from the deep of our heart, kan. Jadi tidak akan timbul sikap mencurigai antara satu sama lain, Kalau kita ikhlas, jadi ini merapatkan ukhuwah di antara kita ataupun perhubungan antara kaum itu sendiri, So betul langsung umpamanya, satu yang sudah pasti paling penting untuk kita amalkan, kita tidak boleh menang semua dan kita tidak boleh memiliki semuanya. So di dalam negara yang sebegini, kita pula ada sikap betul langsung memiliki dan melepaskan sebahagian daripada kehendak-kehendak kita. Itulah norma hidup yang perlu kita amalkan dalam rukun negara kita sekarang inilah. Itulah pendapat saya, wallahu a'lam. Jadi berakhirnya soalan itu tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada petang ini. Jadi saya ingin berterima kasih seikhlas hati kepada Tuan kerana telah berkongsi pengalaman dan juga tindakan-tindakan lah yang patut kita buat dalam mengukuhkan lagi pengawasan etika dan peradaban. Terima kasih, dan semoga ia memberi satu kesan yang positif kepada kita semua. Terima kasih.